Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita semakin hampir kepada Ramadan dan kita melihat Ramadan ini dari sudut kehebatannya telah kita rasa waktu sekarang lagi dah, kan? Bagi orang yang ada rasa cintanya kepada Allah dan Subhanahu wa taala, maknanya golongan-golongan salafus salih, mereka ni bila nak datang Ramadan ni mereka mengalu-alukan, kan? Ada maknanya menanti-nanti bilakah mereka membuat penantian itu dengan persediaan untuk melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu bila masuk dalam bulan Syaban, golongan salafus salih ni, orang-orang yang menanti Ramadan ini, mereka dah mula-mula dah melatih diri mereka bersedekah, melatih diri mereka berpuasa sunat, melatih diri mereka membaca Quran, bangun malam, berqiyamul lail dan sebagainya. Kenapa? Kerana mereka tidak sabar untuk masuk dalam bulan Ramadan al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan dan dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hari ini kita nak menyambung lagi pada muka surat 19, taat mengukuhkan Islam, maksiat melemahkannya. Jadi ini kita mencarakan apa pentingnya taat itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan apa maknanya keburukannya kalau kita terdedah ataupun melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Qala musannifu rahimahullah ta'ala bi'ulumihi fi daraini. Wajib atas setiap manusia berusaha untuk memelihara keislamannya dan menguatkannya dengan mengerjakan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu disuruh kita maknanya melakukan amal soleh. Wa amilus solihat illa alladhina amanu wa amilus solihat. Allah Ta'ala sebut wa basyiril ladhina amanu wa amilus solihat, kan? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Jadi banyak kalimah yang datang tu menyuruh kepada kita melakukan amal-amal soleh. Makna amal soleh ni bila orang melakukan, sudah tentulah mereka ni melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana mengerjakan amal soleh ni perintah. Allah Ta'ala menyuruh kepada kita tu, wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa fahuwa mu'min. Siapa lelaki dan perempuan yang melakukan amal soleh, ni orang beriman. Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa melakukan amal soleh dari lelaki dan perempuan, nasai diberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Jadi maknanya tunjuk kepada kita tu amal soleh itu adalah satu perkara yang memberi manfaat. Dengan kesan kita melakukan amal soleh ni, Allah Ta'ala memberi berbagai-bagai ganjaran. Yang pertamanya ganjaran kerana diakui tentang ketaatan dengan iman. Kemudian diberikan kepada dia hayatun thayyibah. Yang diberikan kehidupan yang baik.
orang soleh tu diberi kehidupan yang baik, rezekinya baik, keturunannya baik, anak-anaknya baik, kan? Sehingga nama tu disebut sebagai orang yang baik. Jadi itu sebabnya penting kita menjaga amal soleh tu dia banyak. Sehingga maknanya bukan setakat itu, pelakuan mereka, akhlak mereka sentiasa disebut-sebut dengan kebaikan dan sebagainya. Jadi kalau kita macam kita ni bercampur-campur, hari ni baik, walaupun kita melakukan amal soleh, tapi kita terdedah dengan berbagai-bagai perkara, kan? Jadi kerana apa? Kurangnya istiqamah kita dalam melakukan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang melalaikan perintah-perintah Allah Taala itu akan terdedah dirinya untuk mati di dalam kepercayaan yang bukan Islam. Na'udzubillah min zalik. Makna bila mereka ni melalaikan perintah Allah, suruh semayang, lalai, kan? Ambil ringan tentang bab solat, ambil ringan nak masuk Ramadan, ambil ringan dalam puasa. Seolah-olahnya puasa ni kalau rasa memberikan alasan yang mudah. Oh, tak boleh, lapar. Ni kalau tak makan ni gastrik. Mudah sangat meletakkan benda tu. Belum cuba lagi, kan? Jadi mereka ni meletakkan alasan-alasan yang mudah untuk maknanya menidakkan akan kefarduan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak memakai, menutup aurat dengan alasan ini tidak moden, kolot dan sebagainya. Alasan dia mudah. Bahawa orang yang memakai tudung, menutup aurat ni orang yang akan dipinggirkan dalam kehidupan, dalam masyarakat, dalam sosial dan sebagainya. Tak ada peluang untuk maju. Maju tu bukan dengan sepat pakaian, tuan. Majunya itu sebab kerana ada iman dan Islam tu je akan jadi. Kita tengok generasi orang-orang dulu lebih maju daripada kita sebab beramal dengan iman Islam tu. Bagaimana orang yang hidup pada zaman Sayyidina Umar, zaman mutaakhir iaitu zaman Uthmaniyah, zaman Sultan Al-Fatih, menguasai seluruh alam tu. Hebat dengan kehebatan dia. Ilmu yang dikuasai menyebabkan dia, kerana Islam tu dipegang dengan kuat. Jadi bila kita ni Islam ni kita tak pegang dengan betul-betul, dengan sebab itu Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, pegang maknanya kitab ni dengan kekuatan kamu. Maknanya jangan pegang sambil-sambil lewa. Beramal kamu dengan apa dalam isi kandungannya, berhukum dengan apa yang ada di dalam. Jangan ambil mudah dalam bab hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya melalaikan perintah Allah itu adalah bukti yang terang atas kecuaian di dalam menunaikan hak-hak agama. Jadi kita nak tengok orang yang mencuaikan hak-hak agama ni, iaitu apabila orang yang melalaikan perintah Allah. Tak kira lah, perintah Allah ni bukan tentu dalam soal ibadat dia. Apa sahaja yang membawa maknanya manusia kepada ketaatan kepada Allah, maka itu dia perintah. Kita tengok dalam kehidupan, kerana kita pada waktu sekarang kita melihat orang-orang yang cerdik-cerdik ni dia menjuzukkan agama tu, dijuzuk-juzukkan. Ni bab solat, ni agama. Bab pemerintahan, ini bukan, ni jangan masuk agama, kan? Bab siasah, ini jangan sangkut agama, tak ada kena-mengena. Sedangkan Islam tu dia syumul, dia masuk. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Bila Islam ni masuk, dia semua, dia tak boleh menjuzukkan. Islam itu ada pada pertanian, ada pada muamalat, ada pada sosial, ada pada pemerintahan, ada pada siasah, semua dia. Kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina negara madani itu, mana ada membeza-beza, kan? Dia tak ada beza-beza, kan? Yang ni bukan, tak ada, tuan-tuan. Jadi atas keperluan masa dulu, kan? Mana pada waktu sekarang kita menganggapkan masjid, ini bukan tempat sosial. Sebab dah ada tempat sosial, dah ada dah. Mesti kat balai raya, dekat mesti dewan.
Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kita kena kembalikan maknanya masjid ni sebagai satu fungsi. Dia bukan setakat untuk makna membentuk kerohanian manusia, tetapi untuk membina kekuatan, membina tamadun dan sebagainya. Sebabnya zaman Rasulullah tu masjid dia berfungsi betul-betul. Mana-mana masjid yang tidak berfungsi dianggap sebagai satu masjid dirar, masjid yang membawa kerosakan kepada manusia. Ada dalam tu bawa kehancuran, dibina dengan bukan dasar takwa. Tu masjid tu mesti dibina dengan asas takwa. Bila masjid dibina asas takwa, dia akan hidup. Itu penting. Orang yang mengurus, orang yang menjaga mesti ada roh Islam tu mesti ada, roh iman tu mesti ada, baru masjid tu akan hidup dengan asas takwa. Dia tak boleh dijuzuk-juzukkan. Kalau kita pergi di negara-negara Arab, terutama di Mesir, tuan-tuan, di masjid tu ada kelas kelas masakan pun ada, kelas teknikal pun ada, kelas jahitan pun ada. Kita kata ni masjid. Kalau tuan-tuan pergi di masjid-masjid yang besar, di situ siap ada hospital kali. Hospital dia bukan macam ini. Hospital dia ada tempat bedah pula. Kita tengok. Jadi memang hidup. Masjid dia hidup. Lagi satu masjid sebagai satu tempat conference, menghimpunkan orang-orang berbagai-bagai. Jadi mana kita kena melihat bahawa dalam Islam ni hak-hak agama ni mesti kita kena laksanakan, dan jangan memandang ringan tentang perkara-perkara yang sebegini. Sebab dalam kehidupan manusia ni, orang Islam, masjid adalah maknanya adalah sesuatu yang dekat dalam hati dia. Kan? Sebab tu dia sebut rajulun ta'allakum fil masajid. Orang yang hatinya dekat dengan masjid. Kan? Itu sebab maknanya hidup orang beriman ni dia tak boleh pisahkan. Memisahkan diri daripada masjid jadi masalah. Dia akan jadi masalah. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, kiranya ada 2 orang atau lebih dalam satu masyarakat tidak mendirikan solat berjamaah. Ni solat berjamaah ni mesti di mana? Di masjid. Sesungguhnya dia telah dikuasai oleh syaitan. Jadi kita bayangkan, kalau sekiranya manusia itu menjauhkan diri daripada masjid, bermakna masyarakat itu telah dikuasai oleh syaitan. Jadi kalau masyarakat dikuasai oleh syaitan, jadi berbagai-bagai masalah akan timbul. Penting tu sebab kita tengok maknanya penghayatan kepada agama tu, sebab tak boleh dipandang ringan. Oleh yang demikian itu, maka setiap Muslim wajib berjaga-jaga supaya tidak terjerumus di dalam kecuaian. Dalam kecuaian ni, dan dalam beragamanya jangan pandang ringan sehingga mereka jadi cuai. Kan? Bila cuai dalam beragama, jadi Allah Ta'ala memudahkan dan mencepatkan bagi Allah Ta'ala ni nak menurunkan macam-macam musibah. Bila orang jauh daripada agama, tuan-tuan, dia mempercepatkan. Itu sebabnya kita lihat pada waktu sekarang. Kenapa? Sedangkan maksiat ni banyak. Maksiat ni pun tuan-tuan pergi di mana-mana dia. Kan? Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Kamu akan tengok di mana-mana saja orang-orang jahat ni tentu ada. Pergi di mana-mana. Hatta tuan-tuan pergi di Mekah, di Madinah sendiri pun ada orang-orang jahat, tuan-tuan. Kisah bagaimana berlaku maknanya kebakaran, nak keluar api pada tahun 1974 di Madinah, kan? Sehingga api ni boleh dilihat dia, api ni menyala, keluar bukit, daripada bukit ni keluar api yang besar. Apinya boleh dilihat sampai ke Syam, kan? Pada tahun lama berlakunya. Dan bukit yang terbakar tu masih ada sampai sekarang kesan dia. Kenapa? Pada waktu tu orang-orang buat siap banyak. Orang minum arak, perempuan dan sebagainya. Berlaku yang macam tu menggerunkan dia. Semua pakat berhimpun di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertaubat. Jadi nak mengundang, kalau kiranya manusia ni jauh daripada hukum,
jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mencepatkan. Itu sebabnya pada waktu sekarang ni kita melihat maksiat banyak. Tapi kenapa Allah Taala tidak menurunkan bala yang dengan segera? Kerana ada lagi orang-orang yang soleh lagi. Ada lagi orang-orang yang baik-baik di kalangan orang-orang beriman yang masih taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana-mana kita tengok masjid masih penuh lagi. Sembahyang waktu masih ada orang lagi. Kelas-kelas pengajian ilmu masih hidup lagi. Kalau sekiranya kelas-kelas pengajian tak ada orang, masjid-masjid kosong, tempat-tempat hiburan ramai, tunggu saat Allah Ta'ala nak bagi musibah, nak bagi apa, malapetaka tu mudah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita kena, dalam keadaan sekarang ni Allah Ta'ala tunjukkan bunga-bunga pun, ini pun kita dah tak tahan dah. Nak? Itu pun manusia tak sedar, menganggapkan bahawa segala musibah tu ini bencana alam. Mereka tak dapat membezakan di antara bencana alam dan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak dapat bezakan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Mana Allah Ta'ala kalau dia nak turunkan musibah ni, tuan-tuan, dia bukan kira. Allah Ta'ala bukan kira orang baik, orang tak baik. Allah Ta'ala turunkan untuk semua lagi. Dan Allah Ta'ala punya azab tu syadidul iqab. Sungguh keras. Kena ujian Allah, kena musibah Allah Ta'ala, malapetaka Allah Ta'ala, kita tak ada tempat nak minta tolong. Tak ada daya upaya kita, tuan-tuan. Kerana syadid, terlalu keras. Kan? Allah Ta'ala hantar tsunami sekali je, kan? Beribu-ribu orang mati. Memberi kesan yang mendalam kepada jiwa manusia. Tapi itu sekejap je, dah habis tsunami, buat jahat balik. Itu sifat manusia, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wajib atas setiap muslim juga meninggalkan kejahatan dan mengerjakan dosa. Ini bukan kata maknanya sunat, bukan kata harus, wajib atas maknanya orang muslim meninggalkan segala dosa dan kejahatan. Kerana yang demikian itu akan melemahkan keislamannya dan meletakkannya kepada tempat yang rendah. Itu sebab salah satu daripada punca yang boleh melemahkan iman ni apabila kita mendedahkan diri kita kepada maksiat. Tak kiralah maksiat kecil ke maksiat besar ke. Sebab dia jangan mendedahkan. Itu sebabnya ada ilmu tasawuf. Kenapa belajar ada ilmu tasawuf? Kerana dalam ilmu tasawuf mengajar kita beruzlah. Uzlah makna memencilkan diri. Itu sebab Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu menjadi rasul tu, dia beruzlah di Gua Hira tu. Kenapa? Kerana penduduk-penduduk Mekah pada waktu itu terdedah dengan maksiat yang berbagai-bagai. Terdedah dengan maksiat. Masa tu dah orang tawaf, tapi tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Laki perempuan tawaf, baju tak pakai. Macam mana kalau sekarang orang tawaf tak pakai baju? Jadi tawaf tak jadi tawaf, tuan-tuan. Bayangkan tu. Dan mereka tawaf sambil meniup-niup serunai keliling Kaabah. Dan dalam masa yang sama di depan di keliling Kaabah itu ada patung-patung yang besar daripada Lata wal Uzza wal Manna. Mereka sembah patung. Disebutkan ada 360 patung di sekitar Kaabah pada waktu itu. Minum arak, perempuan adalah satu perkara yang biasa. Kita sebut sekarang ni jom heboh. Dulu jom heboh lagi hemat. Mana jom heboh ni bukan baru. Sekarang diberi nama dengan nama baru. Jom heboh zaman dulu dah ada dah. Kan? Bersamamu, bukan sekarang. Diberi nama macam tu. Bersamamu zaman Sayyidina Umar lagi. Sayyidina Abu Bakar dah ada bersamamu dah. Zaman Rasulullah lagi dah ada bersamamu dah. Tapi zaman sekarang bersamamu lain bentuk dia. Kan? Keluar dalam TV, keluar apa? Para sahabat dulu nak bersamamu tu maknanya bersembunyi-sembunyi. Nak buat baik tu sembunyi-sembunyi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
Setiap kali lepas sembahyang jadi imam akan bergegas, lepas tu waktu subuh tu keluar. Sehingga Saidina Umar ni jadi pelik tengok Saidina Abu Bakar lepas sembahyang cabut, lepas sembahyang cabut. Ni imam ni macam mana ni ah? Ha. Sehingga satu hari tergerak kepada Saidina Umar ni nak tahu apa yang Abu Bakar buat. Jadi diikut je Saidina Abu Bakar. Tengok sampai pada satu persempangan, Saidina Abu Bakar ni tak balik ke rumah. Dia lencong tempat lain. Oh, ini mesti ada skandal. Dia kata. Pada kita ada skandal tau. Ada. Kemudian dia menyusul lagi, masuk kepada satu rumah. Lagi Saidina Umar jadi curiga. Masuk curiga. Sehingga dia tunggu sampai Saidina Abu Bakar keluar. Kemudian Saidina Umar pun masuk dalam rumah. Bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam. Apa lelaki tu buat ni? Kamu kenal siapa lelaki yang mana? Entahlah, aku pun tak kenal. Tapi itulah kerja dia tiap-tiap pagi. Dia datang kat rumah aku, menyapu rumah ni, bersihkan rumah. Kemudian dia membuatkan roti, bagi makan suap kepada cucu-cucu aku, dan aku makan sekali. Engkau ni siapa? Ini aku ni nenek yang menjaga anak-anak, yang mata pun tak boleh lihat, tak boleh nak lihat, tak ada penglihatan dah. Jadi kau kenal apa? Tak kenal. Tiap-tiap pagi itu kerja dia datang. Dia pun tak sebut nama dia siapa. Engkau tak kenal dia tu. Dia lah tu Umar. Dia lah tu Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya khalifah. Kalau kita sebut, jangan lupa tu, aku bagi kau makan, jangan lupa pangkar. Tu. Kalau kita dah. Tapi dia tak ada tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak ada tu. Tu kena ambil ingat tu. Dia tu Saidina dia khalifah tu datang tu. Yang datang pada engkau tu tiap-tiap hari tu khalifah. Oh, begitu rupanya. Tapi itulah dia baiknya khalifah. Datang kat rumah kami, menyapukan rumah, bersihkan rumah tiap-tiap hari. Dia nak tunjuk pada kita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kebaikan, kesan daripada kebaikan. Dia memberi infak yang besar kepada manusia. Bentuk jadi orang jadi baik. Tengok Rasulullah SAW tu buat kebaikan, dia jadi infak yang besar. Tiap-tiap hari datang ke rumah seorang Yahudi. Datang rumah orang Yahudi. Orang Yahudi ni buta, tak nampak, dah tua dah, duduk terlantar. Kerja apa Rasulullah SAW? Ambil roti tiap-tiap hari, masukkan dalam mulut, kunyah-kunyah, bagi makan. Dah kenyang, jalan. Tak pernah tanya, akulah Rasul. Tak pernah tanya. Tak. Lama selepas tu Rasulullah wafat. Maka dia ambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kan? Bila dia Abu Bakar buat macam tu juga, kunyah-kunyah masuk je dalam. Aku rasa roti ni macam kerah pula ni. Dah. Tak sama seperti orang yang dulu. Mana pergi orang ni? Orang ni dah wafat dah. Kau tahu siapa yang datang tu? Itulah dia Muhammad bin Abdullah, Rasulullah. Kesan tu tuan, jadi beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan apa tu? Masukkan makanan dalam mulut dia. Allah dia kata baiknya seorang rasul. Kita pun tak sanggup nak bagi makanan, suap, kunyah-kunyah masuk dalam mulut anak kita. Anak kita pun tak apa nak makan kita punya dalam kunyah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Anak kita pun tak apa nak makan. Bayangkan Rasulullah SAW, kesan kebaikan. Memberi infak yang besar dalam kehidupan seorang muslim. Itu sebab kita ni dalam bab macam ni tak boleh ambil ringan. Bila mendedahkan diri kepada maksiat, kita akan terdedah dengan berbagai-bagai. Kesan daripada buat maksiat tu macam-macam boleh timbul. Kalau kisah-kisah tu banyak, cerita-cerita sufa tu banyaklah. Golongan tawabun tu banyak kisah dia. Kisah Abu Huzaifah, cerita dengan golongan-golongan sufa ni. Kalau kita nak baca cerita-cerita orang yang bertaubat kepada Allah, tu diceritakan berbagai-bagai tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kita boleh ambil iktibar.
Dan firman Allah Subhanahu wa taala, summa kana aqibatal ladzina asa'u su'a an kazzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Surah Rum. Kemudian dari itu, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu adalah kejahatan pula, kerana mereka mendustakan keterangan-keterangan Allah dan mereka selalu memperolok-olokkannya. Jadi orang yang buat jahat, tuan-tuan, buat perkara kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentulah maknanya apa yang diterima juga buruknya segi Allah Taala. Mana orang buat baik, dapat baik, kan? Umay ya'mal minas solihat, siapa buat baik, dia adalah orang yang baik, disebut sebagai orang soleh. Su'a, maka yang buat jahat kedudukan dia. Takkan buat baik disebut orang jahat. Jadi inilah dia memberi faham kepada kita ni larangan daripada melakukan kejahatan, kerana dia memberi kesan kepada orang tu. Kerana bukan setakat mereka ni akan dibalas dengan kejahatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka juga dinisbahkan ataupun disebut sebagai orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mendengar keterangan-keterangan, dengar ayat Quran, dengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ni tak mau ikut, maka dianggap mereka orang yang mendustakan, dan mereka pula ditemplak oleh Allah Taala, dicop oleh Allah Taala sebagai orang-orang yang memperolok-olokkan. Memperolok-olokkan. Jadi kita masuk kepada tajuk yang baru, memohon husnul khatimah. Seorang Muslim harus selalu memohon agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya di dalam husnul khatimah. Mana kalimah husnu ni daripada hasana yuhasinu husnu. Maknanya kebaikan. Khatimah maksudnya kesudahan. Penyudah dia. Khatama yakhtimu khatman, makna pengakhiran, makna minta jadi baik pada akhir. Ada? Maknanya minta akhir kita ni ialah mati, makna minta mati jadi kematian yang baik-baik. Itu maksud husnul khatimah. Kerana syaitan yang terkutuk itu akan berkata, aduh, orang yang memohon husnul khatimah itu telah mematahkan tulang belakangku. Celaka, bilakah ia mahu membangga-banggakan amalannya? Aku khawatir dia telah tahu tipu daya. Jadi disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, bahawa musuh orang beriman ni dia ada 5. Musuh orang beriman ni ada 5. Yang pertamanya, mukmin dengan hasad dia. Orang mukmin ni jadi musuh kepada orang Muslim juga. Tu kita tengok dalam kehidupan kita hari-hari, berbalah-balah, bergaduh-gaduh. Tu bukan orang lain tu, sama-sama Islam, kan? Kita nak buat kebaikan, kadang-kadang yang jadi penghalangnya mak, ayah, isteri, anak-anak. Itu semua tu menjadi musuh, penghalang kita buat baik. Kemudian yang keduanya, musuh kita ni orang kafir. Itu sudah tentu, sebab kekafiran dia. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang kafir ni, Yahudi Nasara ni, sampai bila-bila dia tak senang tengok kita. Hatta tattabi'a, sehingga kamu ikut dia. Bukan suruh tukar agama, ikut cukup. Ikut dari sudut perkataan, ikut dari sudut budaya, ikut dari sudut maknanya akhlak, ikut dari cara hidup, semua. Itu dah satu kejayaan. Itu sebab pada waktu sekarang orang-orang yang Yahudi dan Nasrani mereka berjaya menguasai orang Islam. Dia hantar bola sebiji je, ganap satu stadium. Ini kita kena faham, tuan. Bola sebiji, berkejau-kejau. Binasa dia.
Dihantarkan muzik, habis punah orang. Nak. Entertainment dihantar, musnah habis. Bagaimana tu? Dihantarkan perempuan, hancur habis, binasa habis. Sebab dengan perempuan tu seks, maka melambak-lambak. Nah. Dihantarkan maknanya sport, sukan, habis-habis gitu. Kan? Berjuta-juta tu dengan sukan. Tapi nak bagi pada agama ni, kalau buat ceramah ada dah seciput. Penceramah bayar 500, duit minyak pun tak lepas. Ni kita nak tengok tuan-tuan. Kalau nak buat program agamanya, tengok bajet. Potong, langsung tak ada. Kalau buat sukan, dana melambak-lambak. Tuan-tuan. Kan? Melambak-lambak dana. Kalau nak buat program-program agama ni, Allah, seolah-olah orang agama ni macam peminta sedekah. Nak buat program agama je, minta penaja. Duit tak ada. Kita tak ada dana sendiri. Yalah, itu satu perkara. Nak mendidik masyarakat pun bagus juga, suruh merangsang manusia menginfakkan ini. Tapi kita tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Hari ini kita tengok tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebabnya orang kafir ni sampai bila-bila pun, baik macam mana sekalipun, dia punya niat tetap dia. Itu sebabnya kalau orang bukan Islam tu, minta maaf kalau ada yang berbangsa Cina, dia kata kalau tak menipu tak nama Cina nama dia. Minta maaf kalau ada yang Cina lah. Tak maaf. Tapi itu orang itu sendiri yang cakap dengan kita. Dia kata kalau Cina tak menipu tu bukan Cina, tu mu'alaf nama dia. Dia pusing mana pun dia mesti buat. Kalau yang terasa minta maaf, sebab yang cakap dengan saya ni orang Cina sendiri. Itu dia tuan-tuan. Orang Yahudi, orang Nasara, kalau niat tak menghancurkan orang Islam, itu bukan nama Yahudi Nasara nama dia. Itu orang Islam. Orang Islam pun kerja nak menghancurkan orang Islam, apatah lagi orang yang bukan Islam. Tuan-tuan. Yang ketiganya, musuh orang Muslim ni apa? Orang munafik. Ini munafik ni ada di mana-mana. Dia tak terbatas. Dalam masjid ada, luar masjid ada, pergi haji sama, balik haji sama. Orang puasa dia puasa, orang semayang dia semayang, orang zakat dia zakat. Ni orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, bahawa dia kata ayatul munafiq salas. Iza haddasa kazaba wa iza akhlafa wa'ada. Cakap bohong, janji, beri amanah tak amanah. Kemudian apa ni, bercakap bohong, beri amanah tak amanah. Kalau sekiranya dia sering berdusta. Mana tu tanda munafik. Rasulullah sebut, walaupun dia semayang, walaupun dia puasa, walaupun dia berzakat, munafik nama dia. Tanda munafik tu, walaupun dia puasa, tidak beri aku. Yang keduanya, tanda munafik kata Rasulullah itu satu perbuatan. Tanda munafik Rasulullah kata, apabila orang-orang meringan-ringankan bab solat berjamaah isyak dan subuh, tu tanda-tanda munafik lah. Subuh tak ada orang, rumah dekatnya tak datang, meringan-ringankan. Ni dalam buku ni ada tentang bab solat jemaah. Dia mencerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda-tanda munafik tu orang-orang yang meringan-ringankan bab solat berjamaah subuh dengan isyak. Tu ada tanda tu. Kita pula tempat ni tak ramai pula orang. Subuh tak ramai. Kalau pasal malam ramai. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.
Tu tanda munafik tu. Maknanya terlalu ramai. Sehingga Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran tu, ada ayat suratul munafikun. Kerana dahsyatnya orang munafik ni, dia boleh menghancurkan, boleh membinasakan. Tu bahaya orang munafik. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik ni laki perempuan ni sama je. Mereka bertolong bantu di antara satu sama lain. Kau buat ni, aku sokong. Kau buat ni, aku sokong. Kerjanya apa? Suruh manusia buat perkara-perkara keji. Tinggalkan perkara yang mungkar. Itu kerja orang munafik. Depan kita elok cakap, "Oh, aku sama dengan kau. Puasa? Aku puasa. Dah 4 hari dah. Aku terlebih sehari pula daripada kau." Sudah. Kenapa tuan-tuan? Macam mana tu? Dia lebih hebat daripada kita tuan-tuan. Lebih hebat daripada kita. Dia orang munafik. Sehingga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang munafik ni boleh dihidu bau dia. Lalu orang munafik bau busuk. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, bau apa ni? Busuk sangat ni." Itu dia, orang munafik baru lagi melintas kat kita. Boleh dihidup. Zaman sekarang, kenapa kita tak boleh hidup orang munafik? Kerana munafik terlalu ramai. Sehingga tak boleh dihidup baru dia. Kerana munafik terlalu ramai. Sampai tak terhidup. Sebab yang nak menghidup pun munafik juga. Dia masalah. Dia jadi masalah gitu. Ini dia tuan-tuan. Kerana zaman tu. Zaman Rasulullah boleh dihidu. Sehingga Rasulullah sebut kepada Abu Huzaifah, sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu nama-nama orang munafik di kalangan orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senarai itu. Abu Huzaifah simpan seorang je. Allah, tu buat para sahabat ni cukup takut. Bila Rasulullah wafatnya, pergi tanya pakat 1000 bakat Abu Huzaifah, nama aku ada tak tersenarai? Tak ada. Alhamdulillah, angkat tangan tinggi-tinggi tuan-tuan. Kita orang sebut kau munafik. Iya ke? Allahu akbar. Tak ada rasa bimbang. Engkau ni penipu, munafik. Mana aku menipu? Baru sekali aku buat. Astaghfirullahalazim. Tak ada rasa takut tuan-tuan. Tak ada rasa takut. Berjanji bertahun-tahun tak pernah tunai. Engkau ni munafik. Orang lain pun buat juga. Aku buang sikit. Allah. Astaghfirullahalazim. Dia tak bimbang tu. Sehingga Rasulullah menyebut orang munafik ni, walaupun dia semayang, walaupun dia puasa, munafik. Sebab kita tak rasa tu. Seperti mana yang dirasa oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ada munafik ni nak cakap bohong ni bukan susah sangat. Anak-anak lulu biasa janji anak mengaji betul-betul ya. Anak pun mengaji siang malam luluh anak. Dia buat tak tahu. Ya. Kata tak ingat ke? Mana ada apa pergi ingat tak? Ayah kata nak beli ni. Mana ada aku janji dengan kau? Yang aku bagi kau makan tiap-tiap hari tu apa? Dahsyat tuan-tuan. Tu tanda munafik juga. Walaupun dengan anak-anak sendiri. Walaupun dengan anak-anak sendiri. Tu tanda-tanda munafik tu ada tu. Bahaya. Itu sebabnya kalau tak nak berjanji, jangan berjanji. Lulus dia beri diri kan. Kalau tidak, jangan. Jangan pandai-pandai berjanji. Walaupun dengan anak-anak sendiri. Kenapa? Kerana apa? Anak-anak akan mengikut kepada, akan mencontohi agama kepada mak bapak dia. Dia tengok mak bapak munafik, anak pun munafik juga. Itu yang kita bimbang tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu sebabnya disebut begitu. Yang ketiga, yang keempatnya, musuh orang Islam ni hawa nafsu. Hawa nafsu. Yang kelimanya ialah syaitan.
Maka syaitan dia menjadi mentor kepada hawa nafsu. Itu sebabnya dalam bulan Ramadan, menti dia, itu dia. Mentor dah kena tambah dah. Nah, tuan-tuan, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa sufidat asyayatin." Syaitan pada bulan Ramadan dia belenggu. Tapi kenapa ada orang buat maksiat? Kerana nafsu. Mentornya pesan 11 bulan, bila masuk bulan Ramadan kau siap-siap. Tu sebabnya bulan Ramadan kita tengok nafsu orang berbelanja, nafsu orang makan. Seolah-olah Ramadan ni pesta Ramadan, pesta makan. Memang betul. Ya Allah, makanan buffet Ramadan ni makan, Allah dahsyat. Yang isteri buat lain, yang dia balik bawa lain, yang orang hulur lain. Habis siapa nak makan? Kalau makanan banyak tak apa, dia ajak orang makan tak apa. Ini yang dah tak habis dia hantar kat surau kat masjid, suruh Pak Imam makan. Pak Imam pun lapar sebab juga. Tuan-tuan, nak bagi biar bagi yang baik-baik. Ini yang dah dia tak makan, yang dia dah tak habis, baru serah kat orang. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka akan dapat pahala seperti mana orang berpuasa, walaupun dengan segelas air putih sekalipun, walaupun dengan sekeping roti sekalipun. Kita makan terbuang-buang. Kenapa tuan-tuan? Nafsu mengajar kepada kita supaya membazir. Bulan Ramadan, nafsu mengajar supaya jadi orang tak sabar. Mana? Kerana apa? Mentornya telah berpesan. Itu dah. Itu sebabnya bila Ramadan ni tuan-tuan, syaitan tu dia tak ada ruang. Kerana dia tak ada ruang, kerana apa? Dia punya highway tu dah jadi sempit. Sebab dia ikut highway jalan besar. Bila orang berpuasa, highway itu telah jadi sempit. Kerana apa? Orang yang berpuasa, maka saluran-saluran darah dia itu jadi sempit, yang tak boleh syaitan tu lalu dengan cepat. Kerana apa? Kerana syaitan ini masuk di dalam tubuh manusia melalui saluran-saluran darah. Bila kita makan banyak, maka saluran jadi besar. Dia bukan masuk, bukan masuk lagi, bergulung terus. Tu sebabnya bila dia kena apa? Dia kena penjara, dia kena belenggu dalam bulan Ramadan, dia pesan kepada makna nafsu supaya apa? Maknanya engkau memberontak waktu dalam berbuka puasa. Kau berberontak dalam jiwa manusia ni waktu berbuka puasa. Ni waktu puasa ni kau lemah. Bila engkau nak datang dari dia kuat, ada energi, waktu berbuka kau sorong dia dengan makanan yang banyak-banyak. Sehingga nak semayang, angkat takbir pun main apa? Main menjelanak. Ya Allah. Kalau kat masjid negeri tu, dia sujud terus termuntah, keluar balik apa yang dimakan. Allah tuan-tuan, sorong. Sedangkan dalam Islam Rasulullah mengajar, dalam Islam Rasulullah mengajar cara makan ketika rasa lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini dah kenyang pun makan, itu bukan makan, mentah ke darah nama dia. Tuan-tuan, tak kena faham tu. Orang bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mengekang hawa nafsu. Dia bulan Ramadan inilah bulan untuk menjamu nafsu. Sebab tak kena kita punya perbuatan tu. Tak kena dengan apa yang kita. Jadi daripada 5 ni dibagikan oleh ulama bahawa musuh tu terbagi kepada 2. Satu musuh yang zahir dan satu lagi musuh yang batin. Musuh zahir ni apa? Maknanya orang mukmin yang menghasad akan dia. Yang keduanya kafir, yang ketiga munafik. Mana musuh batin? Nafsu dan syaitan. Itu sebab bila masuk Ramadan tu kena kenal. Orang yang boleh mengalahkan musuh, maknanya musuh dia punya batinnya, dia boleh mengalahkan musuh zahir dia. Kerana musuh zahir ni kita boleh ukur.
Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengukur kekuatan sesuatu musuh, tanya dengan tukang masak. Nah, satu ekor unta ni berapa ratus orang makan? Rasulullah boleh kira berapa ramai. Rasulullah boleh ukur berapa ramai musuh. Tanya. Nah, maknanya kalau bila potong beberapa ekor unta, makna ramai ya. Nah, ramailah tentera musuh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab kita masuk bulan Ramadan tu ialah bulan untuk melawan hawa nafsu. Dinisbahkan bulan Ramadan syahrul mujahadah. Syahrul mujahadah. Nah, kerana bulan Ramadan ni disuruh kita mujahadah. Mujahadah kerana apa? Kerana mujahadah orang yang berpuasa ni berlapar, nak bangun malam. Mujahadah kerana nak ibadat. Jadi kita tuan-tuan kena berubah. Kita tak mahu Ramadan kita seperti mana Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Kita kena berubah, kan? Kerana orang yang sama je dalam hidup ni, makna tak ada perubahan. Ni orang-orang yang mana tuan-tuan, dalam Islam orang-orang ni dipandang mereka ni adalah orang yang lemah dalam hidup, kerana tak berubah. Kenapa? Kerana Islam menyuruh. Allah Ta'ala sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu kena ubah. Nak jadi orang kuat, nak jadi orang cemerlang, mesti ubah diri. Jangan sama je. Hingga Rasulullah sebut dalam hadis, dia kata di antara mana sebaik-baik mana khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia orang panjang umur, baik amalan, makin baik. Itu nak tunjukkan manusia dia mesti berubah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung lagi nak. Jadi kita kena tengok, syaitan tu memberi tahu mana celaka sungguh, kan? Orang yang maknanya kalau mereka ni taat, buat baik, kan? Selalu minta kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, mohon supaya mati dalam husnul khatimah. Sehingga syaitan kata bila manusia ni, orang-orang beriman ni macam tu keadaan dia, sehingga mematahkan tulang-tulang dia. Itu sebabnya tuan-tuan, takkan kita pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan dalam hadis itu dialog macam mana cerita syaitan kurus dengan syaitan gemuk. Sebab tu ni kita nak kena ambil iktibar bahawa syaitan ni pun boleh dimusnahkan, boleh maknanya dikalahkan. Tapi kalau sekiranya manusia tak ikut agama tu, dia jadi kuat. Ketika mana syaitan ini berkata syaitan kurus, wahai saudaraku, dia panggil saudara, kan? Macam mana kau ni boleh kurus sangat ni? Dia kata, pada aku tidak ada tempat. Apabila orang ni masuk dalam rumah, maka dia memberi salam, dia baca bismillah, maka tak ada tempat tinggal. Kenalah duduk jadi orang pelarian dia. Galangan dia kata, kan? Apabila dia maknanya makan, dia membaca bismillah, maka tak ada makanan untuk aku. Apabila dia tidur, naik ke atas pembaringan, dia pun baca doa, tak ada tempat tidur aku. Apabila dia bersama dengan isteri, dia pun baca doa, tak ada juga teman aku. Kurus. Sebab tu jadi kurus, makanan tak cukup. Yang kau ni gemuk gedempul ni apa? Aku selesa hidup. Dia masuk dalam rumah, tak ada doa, tak ada salam. Rumah 22 juta aku dapat duduk. Bayangkan, mana-mana tempat aku nak duduk boleh. Waktu makan, makanan yang sedap-sedap, dia makan, main telan je, tak ada bismillah, aku bedal dulu. Aku bagi kat dia hampas je. Tu yang makan, tak kenyang-kenyang, kan? Kerana syaitan terlebih dahulu makan. Apa dia naik di tempat pembaringan, tak ada doa, aku dulu tidur dreamland lagi, aku lebih lena daripada dia. Dan apabila dia ni bersama dengan isteri,
dia tidak membaca doa, aku terlebih dahulu menjimak akan isteri dia. Itu sebabnya anak-anak kalau perangai tak elok-elok jangan marah. Marah bapak dulu. Tanya bapak ada doa tak? Doa apa? Doa tak kerti. Doa pun tak tahu. Yang dia tahu Allahumma barik lama lana je. Atau makan dia. Itu pun anak yang baca. Kalau anak tak pergi tadika, langsung tak kerti. Kau baca doa makan, ayah lah baca. Buka kaset dulu kita. Tak kerti benda tuan-tuan. Anak kita yang baca doa tu. Kan? Kalau anak sergah bapak suruh baca doa, memang doa masuk tandas dia bacanya. Tuan-tuan kita buat tengok. Ini nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan bahawa syaitan ni boleh binasa. Makna kalau sekiranya orang ni berpegang dengan agama, sehingga maknanya syaitan tu aku khawatir, maknanya aku khawatir dia telah maknanya tahu tipu daya aku. Jadi orang mukmin ni gitu. Dia tahu bagaimana tipu daya syaitan. Jadi kalau kita nak mengelak daripada tipu daya syaitan, lazimkan kepada kita ni selalu berwuduk. Tiap-tiap hari berwuduk. Kalau tak nak kita dikuasai, tak nak kebinasaan, lazimkan berwuduk. Sebab wuduk ni tuan-tuan dia senjata. Bagi orang mukmin, wuduk tu senjata. Jadi sebab kita nak sama ada semayang tak semayang, lazimkan kekal dengan wuduk. Sebab Rasulullah SAW memberitahu al-wuduk silahul mu'min. Wuduk ni senjata bagi orang beriman. Dah tentu dia jadi senjata. Senjata dalam bentuk yang mana, itu serah pada Allah. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Tapi bila dikata oleh Rasulullah SAW, yakin kita senjata tu. Macam mana bentuknya? Wallahu a'lam. Ini kita kena faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan kita bertemu lagi. Kita berhenti setakat itu dulu insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak masuk bulan Ramadan. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadisnya, Ramadan ila Ramadan wal jum'atu ila al jum'ati was salatu ila salati mukaffaratun lima bainahuma idza ji'ti kal kaba'ir. Makna bulan Ramadan kepada satu bulan Ramadan, dan Jumaat kepada satu Jumaat, dan sembahyang kepada satu sembahyang yang lain, dia akan mengkifarahkan dosa selama mana orang itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Itu sebabnya penting kita sembahyang. Kenapa pas sembahyang tuan-tuan? Sebab sembahyang itu mengkifarahkan dosa. Yang kita buat maghrib tadi, masuk isyak sembahyang, kifarah habis. Ni kan lepas isyak buat dosa, masuk subuh, kifarah lagi. Menjadikan orang Islam tu sentiasa dalam keadaan bersih. Dan kita masuk Ramadan, kita puasa Ramadan kali ni, kita diizinkan oleh Allah Ta'ala puasa sebulan, mengkifarahkan dosa tu yang telah kita buat selama setahun, sehingga sampai kepada Ramadan yang akan datang. Kalau dipanjangkan umur, buat lagi, habis dosa habis. Ada. Kita diberi kesempatan. Tidak ada diberi sempat ni kepada umat-umat yang lain. Masuk Jumaat kepada Jumaat, dikifarah lagi dosa. Allah. Nak tunjuk orang Islam ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sentiasa dalam keadaan dia tu bersih. Kan? Itu sebab kenapa orang-orang salafus soleh ni dia menunggu-nunggu. Dia menunggu-nunggu. Nak semayang dia tunggu, nak puasa dia tunggu, nak Jumaat dia tunggu. Kita tak, Jumaat tunggu kita. Kan? Pak Imam dah, Pak Bilal kata Allahu Akbar, baru lari-lari. Habis dia lewat, dia salahkan Pak Imam pula. Cepat benar semayang. Orang dulu menunggu waktu. Orang sekarang tak. Waktu kena tunggu dia. Semayang tunggu dia. Tak datang ni, jangan kau azan dulu. Berubah tuan-tuan. Orang dulu datang. Itu sebabnya dalam bab Jumaat tu, pahala maknanya seekor unta. Orang-orang dulu kebut. Orang sekarang tak. Dia nak yang telur je. Yang telur je.
Ataupun tak dapat apa langsung. Imam dah naik khutbah baru masuk. Hafah pun tak dapat. Bertahun-tahun semayang. Bukan dapat telur, hafah pun tak dapat. Bekas telur pun tak ada. Nah, jadi gitu tuan. Jadi kita tak ambil berat noh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa syahrus sabri was sabru sawabuhul jannah." Bulan Ramadan ini dinisbahkan kepada bulan sabar, dan orang yang sabar masuk dalam syurga Allah Taala. Dan banyak lagi lah. Sebabnya Ramadan ini Allah Taala beri berbagai-bagai. Dinisbahkan Ramadan kepada syahrus sabri, dinisbahkan kepada syahrul ibadah, dinisbahkan kepada syahrul mubarak, dinisbahkan kepada syahrus sadaqah, syahrul qadri, syahrul Quran. Jadi Ramadan ini namanya banyak. Kenapa banyak? Menunjukkan Ramadan ini adalah satu bulan yang cukup mulia, yang tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Jadi insya-Allah nanti kalau ada masa-masa kita cuba kupas dari sudut tertib puasa, dari sudut tasawuf macam mana dah. Kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala lah. Kita tengok sikit-sikit supaya bila kita menempuh Ramadan ni, kita menjadi orang-orang yang baik. Ramadan membentuk peribadi kita. Bila keluar daripada Ramadan, jadi orang yang baik-baik. Orang yang disebut apa? La'allakum tattaqun. Kerana tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan Ramadan ni nak pilih sebenarnya. Nak pilih di kalangan ramai umat Islam ni, siapa orang yang bertakwa. Jadi bulan Ramadan adalah bulan untuk memilih orang takwa. Besok keluar daripada Ramadan, maka dia dapat title Tattaqun, iaitu bertakwa. Jadi bulan Ramadan ni Allah Ta'ala nak tengok, nak pilih. Seolah-olah bulan Ramadan ini satu bulan untuk memilih pemain-pemain yang terbaik. Siapa yang boleh jadi pemain-pemain terbaik yang boleh didetakkan di barisan depan. Ini adalah bulan. Jadi kalau tuan-tuan nak jadikan, nak dipilih menjadi tersenarai dari kalangan orang-orang yang terpilih, yang diberikan gelaran takwa, inilah masa bulan Ramadan lah adalah satu bulan untuk tuan-tuan kena buat betul-betul. Tidak jadi seperti mana orang biasa. Itu sebab bila keluar Ramadan, kalau masuk Ramadan menipu, keluar Ramadan menipu juga. Tak ada apa perubahan. Jadi mudah-mudahanlah Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada kita yang menjadi orang-orang yang baik, yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Panjang umur, kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wardina warda 'anna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Allahumma rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma balligh Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi. Allah